kita akan sambung siri yang ke-17, ayat yang ke-79. Bermula ayat 79, berakhir dengan ayat 84, insya-Allah. Untuk rekod sejarah, hari ini kita dibenarkan di negeri Kelantan boleh solat Jumaat 40 orang, solat Jumaat dan jamaah 40 orang. Setelah 17 minggu, 17 minggu ahli-ahli qaryah tidak berjumaat kecuali 4 orang. 17 minggu. Kali terakhir Jumaat 14 hari bulan 5 2021. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan dengan Allah lah untuk hilangkan wabak-wabak yang banyak ni. Macam-macam wabak melanda dunia hari ini, maka Allah Ta'ala lah yang mampu untuk menghilangkannya dan memberi taufik dan hidayah kepada kita supaya sentiasa istiqamah dengan melaksanakan salatul jamaah, baca Quran dan melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, ala kulli hal kita sentiasa bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang dianugerahkan. Ahli-ahli ibadah, ahli-ahli pencinta masjid bergembira akan dapat kembali ke masjid. Orang-orang yang lain yang duk bercakap saja, waktu masjid dibuka tidak pergi, kita kata usahlah duk main sentimen di Facebook. Masjid dah buka pintu pergi. Kalau betul-betul tak dapat masuk buat cerita lain, takut pergi pun tak lagi. Cakap je banyak. Baik para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam siri keangkuhan, kesombongan mendiang Qarun. Dalam siri ini Qarun telah menunjukkan kesombongannya, menayang-nayang kekayaannya. Hasil daripada itu terzahirlah dua kumpulan. Kumpulan pengkagum Qarun dengan kumpulan yang insaf bahawa ini adalah ujian Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan kita tadabbur ini, kita tidak terkagum, terkesima kata orang bila tengok orang kaya-kaya. Bahkan kita jadikan mereka sebagai iktibar pengajaran bahawa bukan semestinya nak senang, nak bahagia itu kena kaya di dunia dan juga di akhirat. Dan bagi kita yang kaya, kalau andai kata kita kaya, kita jadi manusia yang bersyukur. Kita kata Allah anugerahkan kepadaku kekayaan ini untuk diinfakkan, digunakan pada jalan yang diredainya, membantu orang-orang susah, memakmurkan bumi dengan syariat Allah Azza wa Jalla, dan segala perkara dilakukan untuk kebajikan dan kebaikan. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa kita akan mula dengan baca 1-2 ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Untuk maklumat pelajar, ayat kita siri ini bermula 79 berakhir 84, insya-Allah. Tamatlah episod cerita Qarun. Bagi para pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 843. Jawi, muka surat 843. Mari kita baca 1-2 ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fakha
Qarun telah diberi 5 nasihat oleh kaumnya. Untuk peringatan kita sekali lagi, Qarun ini daripada keluarga Nabi Musa. Kau orang lain, anak beranak dia juga dari kalangan Bani Israel, tetapi berbelot oleh kerana dia kaya, dia sombong, dia angkuh, maka dia terkeluar daripada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Tengok dalam ayat ini Allah kata apa? Fakharaja. Mana sekarang ni setelah berlaku nasihat dia tak dengar. Bahkan dia telah menunjukkan kesombongan dia dengan menayang-nayang kekayaan dia. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun keluar kepada kaumnya daripada Bani Israel mutajambilan, dengan berhias-hias, fi zinatin azimatin, dengan perhiasan yang besar. Tengok nota di bawah 1331. Yakni dengan memakai perhiasannya yang indah dan mahal-mahal, disertai dengan pengiring-pengiringnya yang ramai, yang melambangkan kebesarannya dan kemegahannya. Hebatlah. Qarun berjalan dengan diiringi oleh pembesar-pembesar dia, diiringi oleh kaum dia yang begitu hebat. Tengok kata di ulama kata zina, az-zina dalam ayat ini maksud dia jamalus syai', keindahan sesuatu perkara, wattabahi, dan bermegah-megah dengan pakaian, dengan wangian, dengan kenderaan, senjata, pengiring-pengiring, pengawal-pengawal. Mana dia buat pertunjukan tu, habislah orang di kampung Fayum mari tengok, hebatnya, Masya Allah, kayanya dia. Rugilah kita kalau tak boleh jadi macam Qarun. Rugi. Bila tengok begini, Allah Ta'ala cerita kepada kita kumpulan pertama yang kagum dengan kekayaan Qarun. Dia kata apa? Tengok ayat 79 lagi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Pada saat itu berkatalah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia. Ai qala dhi'aful iman. Ulama tafsir kata orang yang lemah-lemah iman, yang duk gila kepada kekayaan kemewahan dunia, ketika dia tengok Qarun dengan kemegahannya, dengan kebanggaannya, mereka berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Alangkah baiknya, senangnya hati, happy, bahagianya kita kalau kita ada kekayaan seperti yang didapati oleh Qarun. Kalau kita boleh kekaya macam Qarun, bestnya. Itulah gambaran, angan-angan, cita-cita, cita-cita yang dikendaki oleh pengkagum Qarun, pencinta dunia. Allahu Akbar. Kenapa kita nak jadi macam Qarun? Innahu ladhu hazzin azim. Sesungguhnya dia, yakni Qarun, adalah seorang yang bernasib baik. Qarun orang bertuah, orang bahagia, orang macam-macam lah, macam kita duk tengok hari ni lah kan. Bila kita tengok orang kaya-kaya, jutawan-jutawan segera ni, ramai juga yang Allah Ta'ala beri kepada mereka kekayaan daripada budak kampung, sudah jadi jutawan, mulalah tak sedar diri, ibu payah juga. Kita mengatakan, semoga kita bila tengok orang kaya ni, kita jangan jadi kumpulan yang pertama ini. Kita kena belajar dengan kumpulan yang kedua. Dalam ayat 80 Allah gambarkan satu lagi kumpulan yang insaf, yang sedar, yang tahu hakikat dunia. Tengok para pelajar ayat 80.
sekalian, kita berdoalah kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala beri pada kita mata penilaian yang jelas. Berapa ramai hari ini kita tengok orang mengaji ilmu, ada ilmu tapi oleh kerana sudah naik taraf, ahli bisnes, ahli korporat, duk tayang harta kekayaan. Allahu Akbar. Nak ajak dia ceramah pun payah. PA telah menetapkan harga dan sebagainya. Kita kata hati-hati tuan-tuan. Wa qala ahlul ilmi nafi', berkata orang yang boleh ilmu yang bermanfaat, al-arifuna bihaqiqati dunya, orang yang tahu hakikat dunia, yang dikagumi oleh pencinta dunia, pengkagum korun itu. Dia kata apa? Ni dia beri nasihat kepada puak-puak kagum tu. Wailakum, wailakum. Ulama luar kata kalimah wailakum, dia kata apa? Janganlah kamu berkata demikian. Wailakum, janganlah kamu berkata demikian. Para pelajar sekalian, kita tengok waila maknanya asalnya doa untuk binasa celaka buatmu ni, begitu. Kemudian digunakan perkataan wail fi zajri war rada' untuk nak memberi teguran, larangan, sekatan yang boleh menyekat orang daripada melakukan perkara tak baik. Wailakum, apa kamu ni? Itu maksud, janganlah kamu berkata demikian. Sawabullahi khairun, pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Maknanya apa yang disediakan na'imul jannah, nikmat syurga yang Allah sediakan di akhirat bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal saleh, lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada Qarun, daripada perhiasan-perhiasan yang mempesonakan tetapi menyebab dia jadi angkuh, sombong dan takabur. Sombong dan takabur. Maka kata di ulama, sawab itu ialah pahala di akhirat. Ada pula sebahagian ulama kata sawabullah itu pahala di akhirat. Bagi maksud as-sawabul ajil, pahala yang segera di dunia, Allah beri kepada kita kemanisan beribadat, mencintai Allah dan Rasul, kembali kepada Allah, dan itulah yang dikatakan pahala segera. Pahala segera yang Allah anugerahkan kepada kita yang beriman, yang tahu godaan dunia ini, iaitulah rasa manis beribadat. Alhamdulillah. Ibadat ni kalau tak manis, kita rasa susah je. Allah, subuh dah. Orang yang manis beribadat belum subuh sudah bangun. Itu dia panggil kemanisan beribadat. Selepas solat tak sibuk dengan benda lain, sibuk dengan zikir. Hari Jumaat pula banyakkan selawat, baca Al-Kahfi, bersedekah. Yang boleh ke masjid, pergi awal ke masjid, tanda syukur. Jadi banyak perkara-perkara yang boleh dilakukan. Kerana itu ahli penasihat ini kata apa? Wala yuwaqqaha illa as-sabirun. Pahala kebaikan dunia tadi, sebelum kita menerima pahala di akhirat, tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melainkan orang-orang yang sabar. Tengok nota di bawah kata apa? Yakni yang sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan sabar dan menjauhi larangannya. Ini para pelajar sekalian, kita telah belajar dah dulu banyak kali dah ulang berapa kategori sabar. Sabar itu ada berapa kategori? Ada 3 kategori. Apa dia kategori? Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang
berlaku ni dalam mukaddimah kitab Sunnah Muamalaku ni saya sebut sudah berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi beberapa orang. Bila dia dengar sunnah Nabi, contohnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, bila dia dengar Nabi kita kempen solat, kelebihan solat sunat 12 rakaat, dia kata aku tak pernah tinggal lagi semenjak aku dengar. Mari pula Ambas Sahari, dia kata tak pernah. Allahu Akbar. Semua sahabat-sahabat rawi-rawi hadis mengulang kata-kata Ummu Habibah, aku tak tinggal lagi setelah aku dengar. Kita para pelajar, kita nak di situ. Bila kita dengar sunnah Nabi yang sahih, yang sabit, kita amalkan. Jangan pula tolong duk sebar-sebarkan ini WhatsApp berantai, ibadat-ibadat yang tidak sahih, jangan menjadi penyebarnya. Alhamdulillah, yang sahih pun tak habis nak buat. Hidup sebar apa lesu pula buat apa. Jadi akhir kata di ahli ulama-ulama yang salih ni, wala yulaqaha illa sabirun. Ai tidak diberi taufik untuk beriman dan beramal saleh dan juga bersifat zuhud di dunia yang boleh menyampaikan mencapai pahala di akhirat kecuali orang sabar melakukan ketaatan. Pertama, sabar meninggalkan maksiat dan sabar di atas ujian Allah Azza wa Jalla. Ujian Tuhan itu macam-macam. Ada ujian sakit, ada ujian kesempitan hidup, tubuhnya sehat, makanan tidak ada, dan berbagai-bagai lagi ujian yang perlu kita lalui dengan sabar. Baik para pelajar sekalian, tamatlah episod penayangan kesombongan dan berpecah dua, pengkagum korun dengan orang yang insaf mengetahui bahawa ini semua ujian. Kemudian sampailah masa yang sangat menakutkan kita, iaitulah masa Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas korun. Allah jatuhkan hukuman ke atas korun. Tengok ayat 81. Matilah korun. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allahu Akbar. Lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Khasafa dengan makna tenggelam. Rumah dia, harta kaya dia, dia sendiri khasaf, tenggelam ke dalam bumi. Ai faghayyabna qarun, kami tenggelamkan korun, wadarahu, dan rumah dia, mana harta kekayaan dia, fi batinil ardi, dalam perut bumi. Tak ada apa dah. Allahu Akbar. Sebab apa para jemaah sekalian? Tanda, catat, ini siri-siri Allah binasakan sesuatu
yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dia akan diseduk setiap hari masuk sampai kiamat. La haula wala quwwata illa billah. Hadis ini rawahul Bukhari. Maknanya mana-mana orang sombong, tak kiralah dengan pakaian kau, dengan kenderaan kau, dengan apa kau, kasut komel kau, berjalan dengan sombong, hati-hati tuan-tuan, penyakit koron ada dalam diri, tidak selamat awak untuk ditelan oleh bumi. Itulah kata di para ulama tadabbur, dosa-dosa balasan Allah Ta'ala mengikut perbuatan. Dia sombong, kita telan dalam bumi. Na'udzubillah. Dalam hadis ini, siapa sombong, kena. Hadis ini rawahul Bukhari. Satu lagi hadis yang berbahaya ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi fi hullatin, seorang laki-laki berjalan dalam pakaian yang cantik. Tadi izar ni kain di belah bawah. Maknanya kita panggil pakaian belah bawah dia. Labuh pakaian. Melerek. Ia ni pula hullatin, pakaian belah atas. Baju, kot, mislah, jubah. Apa sajalah pakaian. Na'udzubillah. Tu'ajibuhu nafsu. Allahu Akbar. Kagum dia dengan pakaian dia, dengan penampilan dia, dengan kekayaan dia. Murajjilun jummatahu. Rambut dia pula comel, panjang rambut. Rambut dia panjang sampai ke bahu. Itu makna murajjilun jummatahu. Apa jadi? Idh khasafallahu bihi, Allah Ta'ala tenggelamkan dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Dia diseduk, ditelan sikit sampai kiamat, baru sampai bawah. Hadis ini juga dalam Bukhari wa Muslim. Jadi ada orang kata hadis ini terpakai kepada Qarun. Dia kata ni Qarun ni. Jadi para ulama lain kata umum. Siapa Qarun dan orang yang bersifat seperti Qarun sangat berbahaya, ia akan ditelan oleh bumi. Na'udzubillah. Jadi para pelajar sekalian, marilah kita bersifat tawaduk. Kalau kaya setara mana pun, tawaduklah kita. Jangan duk bangga diri, sombong diri. Berpada-padalah dengan pakaian kita, dengan penampilan kita, dengan kenderaan kita. Kita tak kata kita kena jadi orang selekeh. Kan dalam hadis lain Nabi dah sebut, sallallahu alaihi wasallam sudah sebut. Allah Ta'ala bila beri nikmat kepada hamba dia, dia suka tengok kesan nikmat itu. Sudah sebut itu. Tapi kesan nikmat itu jangan menyebabkan kesombongan. Kalau sombong, jadi lagu ni. Yujaljalu mana diseduk, ditarik sikit sampai ke akhir kiamat. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Baiklah. Tengok Tuhan kata apa kepada Qarun. Setelah dia ditelan oleh bumi, dia dengan harta benda dia. Di sini ada cerita Bani Israel, cerita Israeliat ni. Katanya Qarun ni upah wanita suruh mengaku zina dengan Nabi Musa. Tapi saya tak jumpa dalam riwayat yang sahih. Yang elok kita tak sedut cerita lah. Memadailah dengan apa yang Allah cerita, bahawa Qarun ni kaya, dia sombong, dia ditenggelamkan dalam bumi. Nak tengok di mana Qarun ditenggelam, pergi di Fayum, di Mesir. Di sana terdapatnya tasik Qarun. Baik para pelajar sekalian, Allah kata apa? Tengok ayat 81. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan, kawan-kawan, teman-teman, pengawal-pengawal, pengikut-pengikut yang boleh menolongnya dari azab Allah. Waktu dia bumi seduk, tak ada pengawal bagi Allah tali ke tarik, masing-masing lari. Wa ma kana minal muntasirin.
dirinya sendiri. Aku kaya, tolong. Lah, malaikat ada, bumi dia seduk. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita syukurlah kepada Allah Ta'ala dengan apa yang kita miliki, apa yang kita ada. Usahlah dulu bangga-bangga dengan kekayaan orang ataupun bercita-cita nak jadi kaya dengan cara yang tidak baik, tak payah. Tapi kalau Allah Ta'ala beri, la tansa nasibaka minad, ambil yang halal, kita ambil. Nak cari kekayaan dengan jalan yang salah, jangan. Susah kita nanti. Susah di mana? Di akhirat. Baik, mari kita tengok apa jadi kepada kumpulan-kumpulan yang kagum dengan Qarun tadi. Ayat 82. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Allah baru sedar pengkagum Qarun. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi. Oh, sedarlah puak-puak pengkagum Qarun mula insaf. Dan orang-orang yang pada masa dahulu, waktu Qarun tayang dia punya harta, bercita-cita mendapat kekayaan seperti Qarun, mulai sedar sambil berkata, wah, sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan dialah juga yang menyempitkan. Mana kuasa bagi rezeki ini kuasa Allah. Allah bagi rezeki kepada seorang, sama ada dia sayang ataupun dia nak uji. Kita tak tahu kita duduk di mana, maka janganlah kita duduk minta-minta nak kaya. Nanti Allah beri kekayaan, kita jadi kesombongan. Tak apa Ustaz, saya yakin, yakin diri saya boleh kontrol, boleh kawal kesombongan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu lagi ayat Allah kata al-amru min makrillah. Jangan kita confident dengan ujian Allah Azza wa Jalla. Jangan confident. Jadi kita minta yang baik-baik dengan Allah. Jangan kata bagi kaya Tuhan daripada saya, tak mengapa, saya boleh jaga diri, boleh kawal, boleh kontrol. Tak payah. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, al khairu makhtarahullah. Yang baik itu apa yang Tuhan pilih untuk kita. Kata dia puak-puak ni, puak pengkagum Qarun tadi kata apa? Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina. Kalau tidaklah kerana Allah memberikan pertolongan kepada kita, beri hidayah, taufik, tentulah kita akan dibinasakan dengan tertimbun dalam tanah seperti Qarun. Kita ni pun kalau tak kena cara jadi Qarun juga ni. Nasib baiklah, masing-masing insaf. Mujurlah kita duduk macam ni, kalau tidak tenggelam sekali dengan Qarun. Baru sedar, baru insaf. Baru insaf. Jadi puak-puak pengkagum Qarun semalam yang bercita-cita nak jadi seperti Qarun, nadimu menyesal adalah di atas apa yang mereka nak setelah dia tengok Qarun binasa. Jadi kagum, insaf balik. Masya Allah, Allah Ta'ala beri kaya kepada orang. Allah Ta'ala jadi orang yang memiliki sesuatu dengan pilihan Allah Azza wa Jalla. Tak usahlah kita duduk nak jadi yang pelik-pelik yang kita tak dapat. Baik, tengok nota di bawah. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai,
juga terjemahan orang tua-tua dalam pimpinan ni. Aduhai, sungguhnya orang-orang yang kufurkan nikmat Allah Ta'ala tidak akan berjaya. Ada nota di bawah. Ayat ini nota 1333, tengok tuan. Ayat ini menegaskan bahawa kekayaan dan kemiskinan adalah menurut ketetapan Allah dan hikmat kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya kemewahan yang diperolehi seseorang itu tidaklah menjadi alamat bahawa ia diredai oleh Allah. Tengok, orang kaya bukan semestinya Tuhan redha. Demikian juga kemiskinan yang menimpa seorang tidak menjadi alamat bahawa orang dimurkai oleh Allah. La. Dua-duanya ujian. Yakni yang beramal dan berusaha dengan ikhlas. Belum lagi baik. Itu nota di bawah. Maknanya kita boleh sedar, kita boleh insaf bahawa apa yang Allah beri merupakan satu ujian. Bukan semestinya Allah suka dia beri kaya. Allah murka dia beri miskin. Tidak. Allah sayang dia bagi sihat. Allah tak sayang dia bagi apa? Bagi sakit. Tidak syarat. Kadang-kadang yang dia sayang tu dia beri sakit. Untuk apa? Membersihkan orang itu daripada sebarang dosa. Sehingga dia bertemu dengan Allah setelah melalui kesakitannya. Naqiyun, nazifatun, bersih, suci daripada dosa-dosa. Ya Rabbal Alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik, sifat bencikan orang yang beriman, sifat sayang kepada orang kafir, daripada sifat cintakan dunia. Ya Allah, bersihkanlah kami daripada dosa-dosa kami. Ya Arhamar Rahimin. Allahu Akbar. Baik, kita tengok apa lagi yang disebut dalam ayat 83. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahu Akbar. Tadi orang-orang yang beriman yang ada ilmu kempen kepada masyarakat, sawabullahi khairun. Pahala yang Allah sediakan lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Qarun. Mana pahala tu di mana? Di akhirat. Atas dunia ni kita tak nampak. Maknanya Qarun telah dapat bahagian dunia, tapi dunia yang menyebabkan dia binasa. Na'udzubillah. Mana ayat ini juga mengatakan bahawa sawabullah, pahala yang Allah sediakan di akhirat itu besar. Maka kejarlah yang di sana, jangan terlalu menumpukan yang di sini. Tengok, tilka darul akhirah, negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya itu kami peruntukkan. Kami sediakan dia bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi. Tengok ada bintang di situ. Maknanya nota tambahan. Dia ni yang beramal dan berusaha dengan ikhlas kerana Allah semata-mata. Kalau mereka mendapat kelebihan dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya, mereka tidak berlaku sombong, takabur atau menindas orang-orang lain. Ayat ini seimbang, para jemaah sekalian. Kita jangan kata semua orang kaya, orang berpangkat besar tu sombong belaka. Ini VIP ni apa cerita. Jangan. Ada orang yang besar pangkat tapi tawaduk dia kepada Allah. Ada orang miskin tapi sombong. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, 3 golongan yang Allah Ta'ala tak nak tengok dia. Tuhan tak nak tengok orang ni. Siapa dia?
apa ni, al-ahil, salah satu daripadanya al-ahil al-mutakabbir. Orang miskin sombong. Tuhan tak nak tengok orang ni. Dahlah miskin, mu sombong buat apa? Kalau orang kaya sombong, menasabah dengan dia. Mu miskin sombong juga. Kadang-kadang macam tu orang miskin ni. Bila kita pergi jumpa dia, bagi bantuan, pakcik, marilah kita pergi masjid. Banyak lagi bantuan kami nak beri. Tak apalah ustaz, tak nak bagi sudah. Aku ajak pergi masjid. Bukan ajak pergi menoreh, bukan ajak pergi buat kerja, ajak pergi solat. Dia jawab, entah, tak mau bagi sudah. Sombong punya mana masyarakat. Mana itu dia kata al-ahil al-mutakabbir. Orang miskin yang sombong ini dibenci sangat-sangat. Allah Ta'ala tak nak tengok orang muka macam ni. Sebab dahlah miskin sombong pula. Allahu Akbar. Jangan main. Baik para pelajar sekalian, dalam hadis kita kena tengok ni. Tengok lepas pada bintang tu. Allah Ta'ala tidak kami peruntukkan bagi orang-orang syurga itu bagi orang la yuridu. Tengok tuan-tuan tanda. La yuriduna uluwan fil ardi, yang tidak bertujuan, tidak berkehendak, tidak berniat, tidak ada iradah, maksud dia hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi. Orang ni Tuhan sediakan pahala di syurga. Yang pertama, wala fasad, dan tidak ingat hendak melakukan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, mari kita tadabbur sikit. Ayat ini ada poin besar yang disebut. Yang pertama, la yuriduna uluwan. Memang sifat orang ni tak nak meninggi diri, tidak nak sombong. Wala fasad, dan dia tidak melakukan kejahatan. Kenapa Tuhan tak kata lillazina uluwan? Sebab ada orang tak sombong. Sebab apa tak sombong? Sebab terhalang nak sombong. Maka ayat ini Allah nafikan la yuridu, langsung tak ada niat nak sombong. Itu dia. Sebab ada orang tak boleh sombong dengan sebab terhalang. Ada juga. Memang dia nak sombong, tapi terhalang dia nak jadi sombong. Terhalang dia nak mendapat pangkat kedudukan. Terhalang dia nak menjadi korporat besar contohnya. Tapi asalnya memang dia nak. Maka Tuhan sekat la yuridun, awal lagi dia tak nak. Jadi para pelajar pencinta tadabbur, tanda situ la yuriduna ula. Mana memang dia ni tak ada sifat nak sombong. Bukan dia tak boleh sombong. Ada orang tak boleh sombong, bukan tak nak sombong, tak boleh nak sombong. Sebab cawatan dia ke kekayaan dia tak tercapai target. Allahu Akbar. Ini dalamnya, detailnya huraian Al-Quran. Masya Allah. Mari kita tadabbur. Dalam hadis Nabi, seorang sahabat nama dia Iyad dengan dad Al-Mujashi'i radhiyallahu anhu berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khatiban. Nabi kita bangun berdiri berkhutbah. Faqala inna Allah auha ilayya an tawada'u. Allah Ta'ala wahyukan kepada aku supaya bagi tahu kepada kamu adalah kamu semua tawadhu', hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tak ada siapa yang bangga besar diri seorang atas orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, tak ada siapa yang kena pada orang tu pada orang ni. Hadis ini rawahu Muslim. Satu hadis. Hadis yang kedua daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dengan itu tuan-tuan, hadis ini sangat menakutkan kita. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga mudah-mudah mana-mana orang yang ada sekelumit besar zarah
perasaan sombong dalam hati dia. Allahu Akbar. Ya Rabbi, berilah kepada kami keampunan dan kemahafanmu ya Allah. Mari dalam hati kita ni kadang-kadang tak mari. Aku ni hebat juga. Lah, mari panggil orang kata-kata lah, mari, maknanya mari lintasan. Kita tepiskan benda tu. Qala rajulun, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang suka pakaian cantik, kasut lawa? Macam mana orang ni? Sombong ke? Qal, Nabi kita bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu jamil, indah, sempurna. Allah Ta'ala suka kepada keindahan. Al-kibru, yang kata sombong tadi apa dia? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tanda tuan-tuan, al-kibru, sombong itu orang yang menolak kebenaran. Kita bagi tahu kepada ini Quran, ini hadis, ini kata ulama salafus salih, ini apa ustaz lagu ni? Sombong tak sombong? Berapa orang sudah pelajar kita ni dimarahi kerana share link kuliah kita ni. Saya kata tak apalah tuan-tuan, sabarlah. Orang suka dia dengar, orang tak suka biarkan. Batarul haq, tak dengar lagi, tak tengok lagi apa orang kata. Tak boleh pakai. Kita baca Quran, baca hadis je, baca ini je yang kita ada. Cita-cita Israeliat jarang-jarang dibawa untuk mencelikkan mata supaya tak mengantuk. Itu pun dengan penjelasan ini cerita Israeliat. Yang betul-betul duduk bawa Israeliat pagi sampai gelap, itu ini yang betul-betul ini. Sabarlah, biarlah, tak apa. Nabi kata al-kibru, sifat orang sombong itu menolak kebenaran, wa ghamtuna, menghina orang. Itu baru sombong. Kita pakai baju cantik, kita hina orang pakai baju gelap. Kalau kita nak pakai baju cantik, baju comel, kerana Nabi menganjurkan kita hari Jumaat ni pakai baju cantik-cantik, tak jadi masalah. Tengok orang miskin pakai baju cantik, baju buruk, jangan hina dia. Kita ambil kain atas dah bau kita ni, selimut dia bang, ambil kain dia. Saya bagi bang. Seronok dia. Oh Masya Allah Tuhan. Allah Ta'ala lah murah rezeki, Allah Ta'ala lah panjang umur, Allah Ta'ala lah selamat dan akan didoai oleh orang tu. Masya Allah. Kita nak pergi majlis, kita bawa dua contohnya. Kain ni satu, serban atas kepala. Mula-mula bagi hari dulu, jumpa orang miskin seorang lagi, buka serban tu bagi dia. Tinggal kufir je kita. Masya Allah. Baru puas hati. Baiklah, hadis ini rawahu Muslim. Allah kata wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami semua ni orang yang bertakwa ya Rabbal Alamin. Bila orang bertakwa, atas dunia dia tawadhu, yang halal diambil, yang haram diketepikan, yang baik kita bawa, yang tak baik kita tinggalkan, yang sunnah kita amal, yang tidak sunnah kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita layak menjadi orang muttaqin. Karena itu seorang sahabat selepas daripada ibadat dia menangis. Orang kata, Syekh, kenapa tuan menangis? Kita dah sudah ibadat, haji dah sudah, cerita haji ni. Lepas haji tengok dia duduk menangis. Kenapa tuan menangis? Orang lain bergembira selesai haji. Kata di sahabat salafus salih ni, kaifa la abki, bagaimana akan tidak menangis? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala kabul amalan ini daripada orang yang bertakwa. Aku tak tahu aku daripada orang bertakwa ke tidak. Menangis. Masya Allah. Kita ni happy-happy pula. Oh, boleh selfie. Selesai sudah mengerjakan haji, selesai sudah mengerjakan umrah, selesai sudah khatam Quran, selesai sudah pagi ni berzoom khatam Quran ramai-ramai. Masya Allah, tabarakallah. Jauhnya jarak kita dengan mereka. Allahumma wafiqna lil amal salih waj'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami dari orang yang bertakwa. Baiklah, kita bagi ayat terakhir dalam siri ini, ayat 84. Ma jaa
siapa datang bawa kejahatan, maka mereka melakukan kejahatannya tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka kerjakan. Fala yujzal ladzina 'amilus illa ma kanu ya'malun. Inilah rahmat Allah Taala. Kalau buat baik digandakan. Subur kita punya pahala. Tapi kalau buat jahat, satu sama satu. Bagaimana kalau jahat juga berganda? Lagi dahsyat. Itulah dikatakan rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis Allah Ta'ala, hadis kursi, Tuhan kata rahmat aku mendahului kemurkaan. Allah Ta'ala, inna rahmati, rahmat Allah Ta'ala qaribun minal muhsinin. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, siapa dia datang dengan kebajikan, Allah gandakan. Siapa dia datang akhirat esok dengan kejahatan, maka dibalas satu sama satu. Itu pun sudah cukup, tuan-tuan. Sekali diceluk dalam neraka, hilang habis segala nikmat yang ada di atas dunia dulu. Baiklah, kita berhenti setakat itu. Ayat 84, kita pergi kepada beberapa 10 faedah ataupun lebih yang boleh kita kutip di dalam pengajian kita Al-Fawaid At-Tarbawiyah Wal-Ilmiyah dalam siri ini, insyaAllah. Yang pertama, para pelajar sekalian, setelah kita belajar ayat ini, ayat 79-84, Al-Aqil, orang yang berakal akan berusaha untuk apa? Untuk tengok kepada orang lain. Contohnya kita ni ahli kopra. Kita tengok orang lain derma, infak, wakaf. Kita juga mesti berusaha untuk mencapai tahap sebagaimana yang mereka dapat. Tapi orang jahil tidak, dia dengki pula kepada orang yang derma. Apa dia ni derma banyak ni, macam nak menunjuk-nunjuk je. Jangan. Sebab itu dalam isu Qarun ini, orang yang baik-baik dia tidak dengki dengan Qarun. Dia tak dengki. Qarun ada banyak harta. Aku kalau banyak harta, aku derma. Kan tersebut dalam hadis tentang niat tu. Ada orang yang tak ada harta tapi pahala dia macam orang berharta. Ada orang tak ada ilmu tapi pahala macam sebab dengan niat dia. Dia kata, aku kalau aku dapat harta macam ni, aku infak fisabilillah. Tapi Tuhan tak bagi dia harta. Mungkin kalau Tuhan bagi, bertukar watak dia daripada tawaduk kepada sombong. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala tak beri, dia mendapat pahala infak dengan niat dia yang baik. Allahu Akbar. Kita ni para jemaah sekalian, kita tengok, aku ni Tuhan tak bagi harta, tapi cita-cita besar aku, kalau kaya, aku nak jadi macam dia. Kita katalah contoh, kita tengok siapa di, kita ambil contoh yang matilah, senang. Syekh Ar-Raji, Tokek Peng Raji contohnya. Orang tayang dia punya kebun ladang kurma dia untuk infak saja berapa hektar luas. Semua untuk infak. Masya Allah, tabarak. Jadi kita kata, aku kalau kaya juga infak. Tapi kita dah kaya sekarang ni, tak infak-infak juga. Asyik barang-barang dekat rumah kita tak bagi-bagi sampai rusak, sampai binasa. Tak bagi-bagi juga kepada harta. Nak simpan barang tu buat apa? Bagi je lah. Dah banyak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut wala yulaqaha illa sabirun. Tak ada mencapai tahap orang yang muttaqin kecuali orang sabar. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata yulaqa illa as-sabirun, golongan yang sabar. Ulama tadabbur kata, kenapa Allah gunakan lafaz jamak as-sabirun, lafaz jamak. Dia tak kata illa sabir. Targhiban fit ta'awun, galakkan supaya kita bekerja sama. Isyarat kepada agama ini tidak akan tertegak dengan hanya seorang buat kerja. Ia akan tegak apabila berlakunya ta'awun di antara masyarakat. Kita nak buat kebajikan, nak buat benda baik, nanti kita kena sama-sama. Ahli masjid sama-sama buat. Nak larang kemungkaran, sama-sama kita larang. Baru dia bagi ta'awun tu
timbul kesabaran. Yang ketiga, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami tenggelamkan Qarun dan harta bendanya sekali. Qarun dengan harta bendanya sekali. Ayat ini memberi amaran keras daripada sifat bangga diri, sombong diri dan juga mengkhianati makhluk. Jangan. Siapa dia bangga, sombong, maka dia spesies Qarun. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Yang keempat, tadi saya tekankan ayat 83, la yuridu na'uluan. Allah kata orang yang mencapai tahap tawaduk ini orang yang langsung tidak ada dalam hati dia nak ketinggian, nak melakukan benda tak baik. Sebab apa Tuhan guna kalimat irada, yuridu, irada? Sebab Tuhan tak nafi perbuatan. Kalau kata orang yang tak melakukan, sombong, tak melakukan kezaliman, kata di para ulama boleh jadi dia tak buat tu li'adami tamakkun, sebab dia tak mampu nak buat. Sebenarnya dia nak yang sombong, dia nak buat tak baik tapi dia tak mampu. Maka di ayat ini Allah nafi. Kata orang potong dari bumi, la yurid, memang mereka tidak berkehendak nak buat benda tak baik, memang mereka tidak berniat nak buat tak baik. Itu baru jadi Allah. Sebab itulah kita kata betapa besarnya ilmu tadabbur Quran. Kalau baca sepintas lalu ini tak rasa, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua kita tidak terasa la yuridu. Tapi bila disentuh oleh ulama tadabbur, la yurid, mereka bukan tak buat benda tak baik, memang tak ada berniat, tak berniat pun nak buat benda tak baik. Allahu Akbar. Dalamnya, detailnya, telitinya penggunaan ayat, itulah yang dikatakan Al-Quran min indillah. Kita yang kalau kita baca saja-saja, kita tak terasa, tak jumpa rahsia-rahsia di sebalik ayat itu. Alhamdulillah. Ini yang ilmu rahsia kita, pati rahsia. Orang lain rahsia dia lain macam lain. Rahsia ayat ni kalau baca boleh jadi gini, baca gini. Itu rahsia geng-geng bomoh nama dia, kan? Baik. Yang kelima, talabu syarafi dunia, menuntut kemuliaan hidup dunia ataupun menuntut pangkat ketinggian di muka bumi ini. Nak pangkat, nak kedudukan lebih bahaya daripada gila kepada harta. Ni kata ni, ad-daru ala min talabil mal wa dararuhu a'zam. Orang yang, dua orang yang ni minat nak kepada kekayaan, satu kumpulan. Satu kumpulan lagi nak kepada riasah ni, nak kepada kekuasaan. Jadi mudarat kuasa lebih besar daripada mudarat harta. Sebab harta itu menjadi alat saja, jadi wasilah untuk menuntut kekayaan. Maka ulama tadabbur kata, al-hirsu ala syarafi ala qismain. Orang yang tamak, loba nak kemuliaan, kedudukan, pangkat itu ada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, orang yang nak pangkat dunia. Nak pangkat, saya tak sebutlah pangkat apa-apa, nanti tuan-tuan apa salah faham. Yang penting pangkat dalam dunia. Wa hadza khatarun jiddan. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan biasanya kalau kata nak pangkat tu, pangkat dunia lah. Yamna khairal akhirah, orang ini akan terhalang daripada kebaikan akhirat. Sebab itu Tuhan kata, tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan. Pahala akhirat tu kepada orang yang tak nak ketinggian dalam dunia. Wa qalla, ulama tadabbur kata, jarang orang yang nak ambil pangkat dunia ni, kan, bi talabil wilayah wuffiqa. Orang yang kalau nak sangat ke pangkat atas dunia ni, jarang Allah Ta'ala taufikkan dia. Kalau dapat juga, yukalu ila nafsi, Tuhan serah pada diri dia. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW bersabda kepada Abdul Rahman bin Samurah, la tatlubul imarah,
Mu jangan minta jawatan, jangan minta pangkat kedudukan. Kalau kamu minta, Allah Ta'ala serahkan tugas itu padamu. Tapi kalau kamu dilantik dengan sebab kelayakan kamu, Allah akan bantu. Allahu Akbar. Cari tuan-tuan hadis Amr Rahman, nasihat Nabi kepada Amr Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Baik, satu. Yang kedua, ini bahaya untuk kita ustaz-ustaz ni. Talabus syarafi wal 'ulu 'ala nas bil umuri diniyah. Nak mencari kedudukan, ketinggian dengan isu-isu agama, dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan sifat zuhurnya. Hadza afshu min al-afs. Ia ni lebih jelek, lebih keji daripada orang yang mengejar pangkat dunia. Sebab pangkat dunia ni kita nampak, tapi pangkat akhirat ni berselindung di sebalik serban dengan jubah, yang sebenarnya dia duk mencari pengaruh, mencari kedudukan, mencari macam-macam. Orang mencari ta'assub kita. Sebab itulah orang yang mencari ta'assub ni bahaya, tuan-tuan. Gereja dia duk condemn orang lain. Saya saja betul. Kita kata yang betulnya, siapa dia boleh kacamata betul salah kita ni berdasarkan kepada Al-Quran dengan hadis, huraian para ulama salafus soleh, itu betul. Bukan tuduhan orang. Orang nak tuduh je, senang-senang je. Dia ambil kitab kita ni, kata ni kitab tak betul, kita ada disenaraikan sebagai senarai hitam, boleh je. Ataupun tuduhan-tuduhannya ni buat poster pangkam, boleh. Tapi nilailah dengan raca keimanan, dengan raca ilmu, salah tak salah orang ni. Baik, yang keenam, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat kesudahan yang baik itu bagi orang bertakwa. Siapa dia nak dapat kebaikan, jadilah orang bertakwa. Karena itulah kita doa, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Yang ketujuh, zamma subhanahu ta'ala mutamannid dunia. Allah Ta'ala cela orang-orang yang bercita-cita, berangan-angan nak mendapat kedudukan dalam dunia. Sebagaimana berlaku kepada Qarun. Ada orang yang bangga, nak sangat kepada apa? Kepada kedudukan dunia, wal'iyazubillah. Jadilah pengikut Qarun. Habis kita nak selamat macam mana? Jadi kumpulan yang kedua yang mengingkari orang-orang yang tamak tadi. Baiklah, yang ketujuh. Dia kata, ya laita lana misla. Tengok kalimah ni, sekali lagi kita tadabbur. Tuan-tuan tengok. Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Ya Allah, berilah kepada kami macam, seumpama seperti apa yang kau beri kepada Qarun. Apa yang orang-orang beri kepada Qarun. Dia kata mislahu. Dia tak kata, ya Allah, berilah kepada kami apa yang memberi kepada Qarun. Itu banyak dengki nama dia. Kita kata misla, seumpama. Itu dia panggil nak macam tu. Tapi salah lah, sebab gila ke dunia. Cuma cara tu. Misla dengan mana kalau kita tengok orang ni kaya, kita kata, ya Allah, berilah kepada saya seperti orang tu. Mu jangan beri pada aku hak orang tu. Itu dengki nama dia. Kalau kata seumpama orang tu, itu dipanggil ghibtah. Ghibtah, hasad yang bukan dengki. Hasad tapi tidak dengki. Boleh tak? Nak faham? Dia panggil ghibtah. Macam kita tengok orang alim, wara', soleh, kita kata, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia, jadikan anak aku ni seperti dia. Itu tak apa. Seperti. Jangan ambil hak dia bagi aku. Tak boleh. Itu dengki nama dia. Sekarang ni tuan-tuan sangat teliti perbahasan kita dalam ilmu tadabbur. Alhamdulillah. Yang ke-8, wa qala alladhina utul ilma. Berkata orang-orang yang ada ilmu, thawabullah, pahala Allah Ta'ala nak beri itu. Innama lam yusafu bi iradati thawabil akhirah tambihan. Mereka tak kata siapa dia nak pahala akhirat. Dia kata apa? Siapa dia nak akhirat. Yang menunjukkan bahawa tambi ala anna al-ilma bi ahwali nash'ataini. Kita ni, ilmu kita ni kena ada dua-dua. Kelebihan akhirat, bahaya dunia. Barulah kita seimbang.
kita seimbang dalam hidup kita ni, kena seimbang. Tak boleh, sebab kita duduk atas dunia. Kalau kita ambil hilang semua dunia ni, kita merempak nanti. Dunia aku tinggalkan semua. Habis makan minum awak tunggu orang sedekah. Kenapa? Alah. Jadi kita kena seimbang di antara pahala dunia dengan kehidupan pahala akhirat dengan realiti kehidupan dunia. Kena tahu. Yang kesembilan, Allah berkata ahli ilmu, dia kata apa? Sawabullahi khairul liman aman. Kita utamakanlah pahala akhirat daripada pulangan dunia yang sedikit. Pahala dunia yang sedikit. Pahala dunia yang sedikit, kita ulama kata apa? Man kana hakadha, siapa yang ada ilmu, bersifat zuhud, tidak tamak pada dunia, itulah yang dikatakan alim. Sebab dia tahu dunia, dia tahu hakikat dunia, dia menjauhi. Tapi kalau dia cakap dunia, cakap kita tasawuf macam-macam, tapi penampilan hidup dia berbeza dengan itu, maka itu dia panggil orang itu tidak benar-benar bukan ulama akhirat. Na'udzubillah. Berapa ramai orang duduk kilik kitab tasawuf. Tapi dia punya cakap besar lebih daripada geng-geng yang buat dengan dia di kedai kopi. Jangan. Baiklah, yang terakhir, hukuman yang dijatuhkan ke atas Qarun. Apa hukuman? Tenggelam dalam bumi. Yang ke-10. Tenggelam dalam bumi. Kenapa? Ini yang dikatakan munasabah. Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas orang penjahat ini mengikut dosa dia. Dosa Qarun al-ulu fil ardi, sombong, takabur, angkuh, maka sesuailah dia ditenggelamkan dalam bumi. Sesuai ke tidak? Jawabnya sangat sesuai. Sebab apa sesuai? Sebab dia sombong. Maka Allah Ta'ala tenggelam ke dalam bumi. Orang kata-kata kita nyik dia sampai bawah. Sebab dia angkuh. Dan hukuman seperti ini, ditenggelamnya Qarun dengan harta benda dia, rumah tangga dia, adalah satu khariqul lil ada, suatu hukuman yang mencari adat. Allah Ta'ala tak buat kepada orang lain. Orang lain jahat-jahat lagi. Kaum Nabi Nuh tak tenggelam, dia tenggelam dalam air. Kaum Nabi Musa, Fir'aun tenggelam dalam laut. Tapi Qarun ini khas, satu penyakit khas, iaitu ditenggelamkan dalam bumi. Ini adalah merupakan mukjizat Nabi Musa AS. Mukjizat Nabi Musa. Sebab itu kadang-kadang kita ni, dari sudut fakta sejarah, penting sangat kita murajaah. Kita kata Fir'aun, Haman betul. Haman memang pembesar Fir'aun. Qarun, adakah dia pembesar Fir'aun ataupun dia memang berlagak macam Fir'aun? Itu perlu diteliti balik. Kalau tidak sedap, dia kata, menteri keuangan Fir'aun Qarun. Betul ke? Bila Qarun jadi kaya, bila dia tajabur, bila dia angkuh, adakah zaman Fir'aun ataupun selepas Fir'aun sudah hilang? Sebab dia berlawan Nabi Musa, tak ada kaitan dengan Fir'aun. Wallahu alam, ini perlu dimurajaah balik supaya kita tidak bercakap sedap mulut. Kita pun cakap juga dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, Fir'aun, Perdana Menteri dia Haman, Menteri Keuangan dia Qarun. Haman betul. Adakah Qarun semasa Fir'aun atau selepas? Spesifik lah dengan kejahatan dia tu. Tapi kita nak kaitkan dia sebagai Menteri Keuangan Fir'aun tu. Itu yang perlu diteliti balik. Para penceramah, para pendakwa, ahli-ahli motivasi, cek balik jawatan itu betul ke tidak. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita tidak menggoreng-goreng maklumat tanpa murajaah. Dan saya terkata kepada orang, saya sendiri pun banyak juga yang kita dengar-dengar daripada budak lagi. Kita dengar cerita Qarun ni panjang lagi ni. Saya tak nak cerita yang sini. Kata Qarun bagi pelacur, buat tuduhan kepada Nabi Musa. Wallahu alam, semua cerita-cerita itu baiklah. Cuma yang kita nak murajaah balik,
betul ke Qarun ni menteri kewangan Firaun? Bila dia start kaya? Di mana, waktu zaman mana dia? Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat tadabbur, dapat keinsafan. Dunia ini mazra'atul akhirah, dunia itu untuk tempat kita ambil bekalan ke akhirat, bukan untuk kita bersenang-senang selama-lamanya di atas dunia. Kita kata dunia ini sama ada kita tinggalkan dia atau dia tinggalkan kita. Dua tu je. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik, ayat 85 kita sambung dalam perbincangan kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat Jumaat, ingat selawat. Baca surah Al-Kahfi. Banyakkan sedekah. Yang boleh ke masjid, jangan lupa ke masjid awal. Tanda kita syukur kepada Allah Ta'ala setelah 17 minggu tak dapat ke masjid. Hari ini dapat, kita kata Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.